Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Perikatan Nasional sedang merancang langkah politik yang mungkin menjadi game changer di Sabah. Ya betul, Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mendedahkan bahwa Perikatan Nasional sedang dalam rundingan untuk membentuk Pakatan Pilihan Raya dengan sebuah parti tempatan Sabah menjelang PRN akan datang. Tetapi inilah yang buat cerita ini menjadi panas. Muhyiddin tidak mahu dedahkan siapa parti itu, cuma memberikan hint bahwa parti tersebut pernah ada pengalaman memegang tampuk pentadbiran negeri. Jadi soalan besarnya sekarang, siapa sebenarnya kuda hitam Sabah yang sedang dipikat oleh Perikatan Nasional? Muhyiddin dengan jelas menyebut Sabah adalah kunci. Sabah bukan sahaja penting untuk PRN tetapi juga ada jendela menuju PRU dalam tempo 1 hingga 2 tahun lagi. Dengan kata lain, siapa yang berjaya menguasai Sabah, dia akan ada momentum untuk menawan Putrajaya. Menariknya, beliau juga menekankan bahwa Perikatan Nasional tidak akan bergerak sendirian. Mereka mahu bergabung dalam satu bentuk loose coalition dengan parti tempatan demi menambah kekuatan. Kalau betullah perkara ini terjadi, pakatan itu boleh menjadi senjata politik yang cukup tajam. Tetapi apabila disoal sama ada ia melibatkan GRS ataupun Pakatan Harapan, Muhyiddin terus potong jalan dan kata beliau, kita sudah tolak GRS sebab Hajiji pengkhianat dan kita memang tidak boleh kerja dengan pakatan atas dasar-dasar yang bercanggah. Nah, jadi ini membuka ruang spekulasi yang besar. Kalau bukan GRS, bukan juga dengan Pakatan Harapan, siapa lagi? Adakah Warisan? Ataupun parti-parti kecil lain yang mungkin sedang menunggu peluang emas? Kalau kita imbas balik sejarah politik Sabah, pengkhianatan dan peralihan kuasa bukanlah benda yang asing. Contohnya, selepas PRU 14, kerajaan Sabah bertukar tangan beberapa kali. Warisan pernah memegang tampuk, kemudian jatuh apabila beberapa wakil rakyat lompat ke Perikatan Nasional dan juga GRS. Hajiji pula walaupun naik menjadi ketua menteri, pernah dituduh mengkhianati gabungan yang menyokongnya. Jadi tidak heranlah kalau Muhyiddin secara terbuka melabel Hajiji sebagai pengkhianat. Ini memang permainan politik Sabah yang terkenal dengan lompat si katak lompat. Muhyiddin juga dedahkan bahwa Perikatan Nasional sudah kenal pasti kerusi yang mereka mahu lawan. Dan sudah ada senarai calon termasuklah tokoh-tokoh muda. Strategi mereka bukan ingin bertanding semua kerusi, tetapi fokus kepada kerusi yang winnable. Ini adalah strategi klasik daripada tembak semua arah. Lebih baik pilih sasaran yang boleh tumbang daripada tembak sembarang. Dan kalau kita tengok pula situasi semasa, Sabah memang menjadi gelanggang perebutan yang sengit. Gabungan rakyat Sabah mahu bertahan, Warisan pula mahu bangkit semula. Pakatan Harapan ingin menunjukkan kekuatan dan kini Perikatan Nasional pula mahu masuk dengan pakatan yang baru. Soalnya, siapakah yang bakal akan menjadi partner in crime Perikatan Nasional? Selain daripada PRN Sabah, Muhyiddin juga sentuh soal masalah ekonomi negara yang semakin menghimpit rakyat. Katanya isu kos sara hidup, kenaikan harga makanan dan perkhidmatan serta kesan rasionalisasi subsidi dan SST 2.0 adalah beban paling berat. Memang betul, kalau kita tengok data sejak tahun 2023, harga barang semakin meningkat dan rakyat paling terasa apabila subsidi minyak masak, beras, gula dan petrol juga dikurangkan. Malah Bank Dunia pun pernah melaporkan bahwa Malaysia sedang menghadapi tekanan inflasi yang paling ketara dalam kalangan negara Asian. Jadi apabila PN menjadikan isu ini sebagai senjata politik, ia bukan sekadar bercakap kosong, tetapi memainkan sentimen marah rakyat terhadap kerajaan sekarang. Dalam Perhimpunan Agung Bersatu hujung minggu ini, Muhyiddin kata selain daripada ekonomi, mereka juga akan bincang tentang isu tadbir urus dan juga janji reformasi yang tidak ditunaikan oleh kerajaan PHBN. Kalau kita ingat balik, salah satu janji utama kerajaan perpaduan adalah memperkenalkan Akta Pembiayaan Politik, menyelesaikan isu MA63 dengan Sabah dan Sarawak, serta reformasi institusi. Tetapi sehingga kini, banyak janji masih lagi tergantung dan inilah peluru emas Perikatan Nasional untuk menghentam kerajaan.
Menariknya lagi, apabila ditanya tentang keadaan dalaman Bersatu, Muhyiddin coba yakinkan semua bahwa parti masih lagi bersatu padu. Katanya memang ada isu, tetapi mereka ada sistem untuk uruskan perbezaan pendapat. Yang penting, matlamat parti tetap jelas untuk menjaga kebajikan rakyat. Tetapi realitinya kalau kita lihat perpecahan dalaman sebelum ini seperti krisis Azmin Ali dengan beberapa pemimpin Bersatu ataupun isu kepercayaan terhadap Muhyiddin sendiri selepas kes Mahkamah Jana Wibawa, Bersatu bukanlah 100% stabil. Malah ada kabar angin sebelum ini bahwa beberapa ahli parlemen mereka mungkin akan lompat ke kerajaan. Jadi kenyataan Muhyiddin ini boleh dilihat sebagai cobaan menutup retak dalam parti. Sekarang mari kita masuk pula ke persoalan-persoalan yang kontroversi. Siapa sebenarnya parti tempatan Sabah yang sedang dirisik oleh Perikatan Nasional? Kalau kita tapis ikut kata Muhyiddin, bukan GRS, bukan PH, siapa lagi? Itu tinggallah lagi Warisan, KDM, ataupun PCS. Warisan memang pernah membentuk kerajaan, ada pengalaman dan masih ada pengaruh kuat terutamanya di Pantai Timur. Tetapi hubungan Syafiq Apdal dengan Perikatan Nasional agak dingin karena sebelum ini Warisan lebih cenderung ke arah Pakatan Harapan. Jadi adakah Perikatan Nasional sanggup berkompromi demi kuasa? Dan kalau benarlah Warisan, ini akan menjadi pakatan paling mengejutkan karena musuh lama tiba-tiba menjadi kawan yang baru. Selain itu, kalau bukan Warisan, mungkinkah parti KDM pimpinan Datuk Peter Anthony? Parti ini kecil tetapi cukup vokal dan sering mengkritik GRS. Atau mungkinkah PCS pimpinan Anifah Aman yang masih ada nama besar walaupun pengaruh tidak sekuat dahulu? Jadi apa sebenarnya game plan Perikatan Nasional? Adakah mereka coba hidupkan Sabah for Sabahans dengan memanfaatkan sentimen anti Putrajaya melalui parti tempatan? Kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat saya semua, mari kita pikir secara kritis. Kalau Perikatan Nasional berjaya membentuk pakatan dengan parti tempatan Sabah, ia akan memberi isyarat bahwa mereka sedang membina jalan untuk merampas Putrajaya dalam PRU yang akan datang. Tetapi kalau gagal, Perikatan Nasional mungkin sekadar menjadi pemain pinggiran di dalam politik Sabah. Jadi soalan kontroversinya, adakah langkah ini benar-benar untuk rakyat Sabah ataupun sekadar percaturan politik untuk merebut kuasa di peringkat pusat? Sebab sejarah sudah banyak kali menunjukkan bila parti semenanjung masuk Sabah, janji manis ditabur, tetapi akhirnya rakyat Sabah yang rugi. ME63 masih tergantung. Proyek pembangunan pun lambat dan isu kemiskinan di Sabah masih belum selesai. Adakah Perikatan Nasional akan mengulangi skrip yang sama? Dan disinilah letaknya tanda soal yang besar. Sabah sekali lagi menjadi gelanggang politik percaturan kuasa besar. Perikatan Nasional kata mahu menyelamatkan rakyat dari kosra hidup, tetapi hakikatnya pakatan ini lebih banyak berbau strategi kuasa. Rakyat Sabah mungkin akan menjadi kingmaker dalam PRU yang akan datang, tetapi persoalannya siapa sebenarnya yang bakal untung besar? Adakah kita sebagai rakyat ataupun macam biasa elit politik? Nah, jadi kawan-kawan semua, penonton-penonton semua, apakah pandangan Anda? Adakah Anda rasa Perikatan Nasional akan berjaya membentuk pakatan rahsia ini dengan parti tempatan Sabah? Ataupun ini hanyalah sidewar politik untuk kacau fokus GRS dan juga PH sebelum PRN? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah sebab saya ingin dengar suara Anda sendiri. Adakah ini peluang baru untuk Sabah ataupun hanya ulangan drama yang lama? Inilah politik Malaysia, kawan-kawan. Penuh dengan pendedahan mengejutkan, strategi yang sulit dan juga pengkhianatan yang tidak pernah habis. Jadi, oleh itu, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng sebab kita akan terus membongkar cerita-cerita panas seperti ini. Ingat, dalam politik, apa saja nampak di depan mata kadang-kadang bukanlah kebenaran, tetapi sekadar wayang untuk menyembunyikan percaturan sebenar. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih.